modernisme ini terdapat teori relativisme. Apa yang Nufah faham tentang teori relativisme ini adalah teori yang menolak sesuatu kebenaran yang objektif. Jika teori relativisme ini diguna pakai kepada masyarakat hari ini, apakah impaknya kepada masyarakat? Boleh tak Prof terangkan kepada Nufah? Baik, jadi soalan yang Nufah kemukakan kepada saya tadi ialah apakah kesan salah satu ciri utama dalam fahaman pasca modernis, iaitu fahaman relativisme, apakah kesannya terhadap fahaman keagamaan dan asas kebudayaan yang berasaskan fahaman agama misalnya. Baik, kalau kita lihat konteks di mana persaingan pemikiran ini berlaku dan contestation dalam orientasi pemikiran ini berlaku di Barat, ianya sebenarnya bukan mensasarkan agama, ya. Jadi pasca modernis seperti saya katakan tadi, sasaran utamanya adalah pemikiran modernis, bukannya pemikiran keagamaan. Itu asal usulnya, ya. Dan kalau kita baca buku yang ditulis oleh Profesor Ernest Gellner dari London School of Economics pada suatu masa mengajar di situ, Gellner ada mengatakan bahawa sekarang ini terdapat 3 aliran pemikiran yang utama yang masing-masing bersaing untuk mendapatkan penyokong-penyokong mereka, ya. Apakah 3 aliran utama di dalam orientasi pemikiran masyarakat kontemporari? Ada 3, iaitu pertama, aliran apa yang disebut oleh Gellner sebagai Enlightenment Rationalism, dan ini saya samakan dengan fahaman modernis, ya. Kedua adalah fahaman yang menentang akan Enlightenment Rationalism ini, dan fahaman ini dikenal pasti sebagai pasca modernisme, postmodernisme. Dan yang ketiga adalah aliran yang berkaitan dengan keagamaan, ya. Dan dalam buku yang ditulis oleh Ernest Gellner bertajuk Postmodernism, Religion and Enlightenment Rationalism, Postmodernism and Religion, beliau ataupun Reason, Postmodernism and Religion, beliau mengatakan bahawa terdapat 3 aliran utama dalam pemikiran kontemporari, dan bagi keagamaan perbincangannya berkisar di atas persoalan agama Islam, kerana Gellner merupakan seorang ahli sosiologi yang mengkaji masyarakat dan fahaman Islam. Dan oleh kerana itu saya juga bila menguraikan tentang religion di sini, saya lebih menekankan kepada agama Islam atas dasar itu, dan juga atas dasar kefahaman saya tentang agama Islam, ya. Baik, jadi apakah kesan relativisme kepada kepercayaan keagamaan dan asas budaya, ya? Balik kepada persoalan asal, ya. Kesannya, walaupun ianya bukan bertujuan yang sedemikian, iaitu fahaman relativisme itu ada reaksi kepada fahaman modernis, ya. Kesannya ialah oleh kerana ia menafikan akan kewujudan absolute reality ataupun absolute truth ataupun hakikat yang mutlak ataupun kebenaran yang mutlak, maka ia merupakan satu cabaran kepada kepercayaan keagamaan, ya. Kerana agama itu bersifat dogmatik. Maksudnya sesuatu kepercayaan agama itu tidak boleh diubah ataupun dicabar. It can neither be altered nor challenged, ya. Penerimaannya haruslah bersifat absolute, dan kita tidak boleh meragui akan kebenaran yang disampaikan melalui sesuatu agama itu, ya. Jadi dari sudut keagamaan, relativisme ditolak, ya. Kerana apa? Kerana sesuatu kepercayaan itu tidak boleh diragui. Itu pendekatan agama. Dan juga bagi sesuatu agama itu, kebenaran masing-masing adalah mutlak. Misalnya kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan adalah suatu kepercayaan yang dianggap menggambarkan suatu kebenaran yang mutlak, dan dengan itu tidak boleh diubah suai ataupun diberi interpretasi yang lain yang tidak menjurus kepada penerimaannya sebagai suatu kebenaran yang mutlak, ya. Sedangkan relativisme
tidak mengambil sikap yang sedemikian. Relativisme menganggap bahawa kebenaran itu boleh dilihat dari pelbagai sudut, dan kita boleh menerima, umpamanya dalam sains kita boleh menerima teori A sebagai benar, tetapi di satu sudut yang lain kita boleh melihat teori B sebagai benar, ya. Jadi jika kita menganggap bahawa kebenaran itu bukannya hanya bersifat satu ataupun satu kebenaran yang mutlak, maka ini bermakna bahawa kita boleh menerima pelbagai sudut pandangan atas dasar bahawa tidak wujud satu kebenaran yang mutlak, tetapi wujud cara-cara yang berbeza untuk memahami akan hakikat kebenaran itu, ya. Dan dari sudut mana-mana agama, mereka tidak menerima fahaman relativisme ini kerana ia mungkin akan menimbulkan keraguan di dalam kepercayaan mereka, ya, seperti yang diajarkan oleh sesuatu agama itu, ya. Walaupun ini saya anggap sebagai suatu kesan sampingan hasil daripada perbalahan di antara golongan modernis dan pasca modernis, kerana sebenarnya target pihak pasca modernis ini ialah ilmu sains yang menganggap bahawa hanya sains merupakan ilmu yang sah, yang sahih, dan memberikan kita kebenaran yang mutlak tentang pengetahuan tentang alam ini, ya. Jadi bagi pihak pasca modernis, konsep relativisme adalah satu cara untuk menafikan konsep absolute truth seperti yang didakwa oleh sains, yang hanya sains saja yang mampu memberi kita pengetahuan yang sebenarnya mengenai alam ini, dan sebenarnya inilah yang mahu dicabar oleh pihak pasca modernis, ya. Tetapi di dalam melakukan itu, ia juga mempunyai implikasi terhadap fahaman keagamaan dan sebagainya secara tidak langsung. Sekiranya fahaman pasca modernisme ini diguna pakai melalui konsep relativisme, apakah cabaran kepada masyarakat pada masa ini dalam konteks keagamaan? Boleh tak Prof terangkan? Baik, jadi persoalannya di sini ialah jika kita menerima fahaman pasca modernisme, khususnya ciri yang dikaitkan dengan relativisme itu, maka apakah kesannya terhadap fahaman keagamaan dan asas kebudayaan yang wujud di dalam masyarakat kita di sini, ya. Baik, di sini yang pertama saya ingin mengatakan bahawa fahaman relativisme itu sendiri telah dikritik, ya, oleh ahli-ahli falsafah, ya. Dan kritikannya bagi saya mudah saja. Kritikannya begini, iaitu bahawa fahaman relativisme yang mengatakan bahawa tidak wujud satu kebenaran yang mutlak adalah sesuatu kenyataan yang merupakan kenyataan yang self-defeating ataupun undermine its own position. Kerana apa? Kerana ia menafikan kebenarannya sendiri, ya. Kerana jika kita mengatakan bahawa tidak ada kebenaran yang mutlak, maka adakah pandangan ini juga merupakan satu pandangan yang mana ianya bukan kebenaran yang mutlak, ya. Jadi kenyataan itu sebenarnya telah menafikan dirinya sendiri, ya. Apabila kita katakan bahawa kenyataannya ialah tidak ada kebenaran yang mutlak, tapi adakah kenyataan yang sebegitu juga boleh dianggap sebagai tidak mutlak, tidak benar secara mutlak, ya. Jadi itu yang saya katakan self-undermining ataupun self-defeating, ya. To say that there is no absolute truth means that you are saying that even your statement about there being no absolute truth is not true because it's subjected to that same belief, ya. Jadi fahaman relativisme sebenarnya secara logik tidak mempunyai asas logik yang kuat, ya. Dan dengan itu kita boleh terbalikkan masalah itu pada golongan relativis yang mengemukakan cadangan itu, ya. Kerana cadangan itu tidak boleh dilihat sebagai satu yang bersifat konsisten secara logik, ya. Itu satu, iaitu ada kritikan terhadap fahaman relativisme, ya. Yang kedua, katalah kita menerima fahaman relativisme atas dasar-dasar lain, kerana dasar logik sudah menunjukkan bahawa tidak ada asas, ya. Kalau kita mahu menerimanya atas dasar lain, atas dasar apakah kita mahu
menerimanya. Jadi situ kita harus jelas ya, atas dasar bahawa mungkin ada unsur-unsur yang benar di dalam sesuatu pandangan itu yang membolehkan kita mengatakan bahawa setiap pandangan itu mungkin ada element of truth-nya. Tetapi bagi saya, jika itu yang kita maksudkan, maka kita tidak semestinya menerimanya atas dasar relativisme yang merupakan sesuatu yang lebih besar ataupun global dari segi skopnya ya, kerana ia melibatkan secara sweeping ya, pandangan sebegitu ya. Sebaliknya, apa yang kita boleh katakan bahawa setiap pandangan itu mungkin ada kebenarannya, tapi ini tidak semestinya membawa kepada fahaman relativisme ya. Jadi berbalik kita kepada fahaman agama ya, apa yang dikesani ataupun apakah kesan fahaman relativisme kepada kefahaman keagamaan dari segi penerimaan kepercayaan keagamaan ya. Jadi bagi agama Islam misalnya, ada beberapa kepercayaan yang diterima oleh orang-orang Islam dan kebenarannya tidak boleh disangsikan atau diragukan ya. Dan kebenaran itu dianggap sebagai kebenaran yang mutlak ya. Contohnya apa? Contohnya kepercayaan kepada Tuhan adalah satu kebenaran yang mutlak dan tidak boleh diragui ya. Sebaliknya, jika kita mempunyai fahaman relativis ya, kita mungkin menganggap bahawa fahaman yang mengatakan bahawa Tuhan itu wujud boleh diterima, tetapi pada masa yang sama kita boleh mengatakan bahawa fahaman bahawa Tuhan itu tidak wujud juga boleh diterima ya. Tapi sekali lagi kita berhadapan dengan masalah logik di sini ya, kerana dalam logik kita tidak boleh menerima kenyataan P dan bukan P itu sebagai kedua-duanya benar, kerana ia melibatkan pencanggahan ya. Jadi relativisme membawa kepada pencanggahan di situ yang saya anggap masalah logik yang serius ya. Dengan itu saya rasa kita masih boleh mempertahankan fahaman keagamaan. Kerana apa? Kerana cabaran yang kononnya datang daripada relativisme itu sebenarnya bukan satu cabaran yang real, tetapi mempunyai masalah-masalah yang sendiri ya. Dan saya rasa begitu juga dengan pihak sains, ahli sains ya. Pihak ahli sains juga sebenarnya menolak relativisme, kerana jika ahli-ahli sains menjalankan kajian saintifik mereka dengan menerima fahaman relativisme, maka mereka tidak boleh berpegang kepada mana-mana satu teori. Mereka pada masa yang sama menerima teori A, teori B dan teori C, dan ini akan menimbulkan satu keadaan yang chaotic dalam sains kerana tidak ada konsensus mengenai teori mana yang harus digunakan pakai bagi kesemua ahli sains. Jadi walaupun di dalam bidang sains yang dianggap antitesis kepada agama bagi setengah-setengah pihak, mereka menolak fahaman relativisme kerana menerima fahaman tersebut bermaksud membawa implikasi bahawa kajian sains ini tidak dapat dilakukan dengan sebaik mungkin kerana terdapat pelbagai teori yang masing-masing mempunyai status yang sama, dan ahli-ahli sains boleh membuat pilihan tentang teori mana yang mahu mereka guna pakai ya. Tetapi keadaan di dalam sains tidak begitu. Di dalam kajian sains, di kalangan ahli-ahli sains atau apa ni dikatakan oleh Kuhn sebagai scientific community, mereka hanya menerima satu saja paradigma saintifik. Umpamanya dalam bidang fizik, mereka terima teori Einstein dan tidak lagi menerima teori-teori lain seperti teori Newton dan sebagainya. Dan mereka tidak boleh mengatakan, oh, teori Einstein benar, tapi dilihat dari sudut lain teori Newton juga benar. Kerana kalau mereka mengambil sikap begitu, kajian saintifik tidak boleh diteruskan. Jadi bagi saya, relativisme bukanlah suatu aliran utama dalam pemikiran, tetapi merupakan sesuatu yang agak lemah dari segi logiknya, dan malahan realitinya ialah sistem-sistem seperti sistem keagamaan dan sistem saintifik, mereka tidak bersandarkan kepada fahaman relativisme dan tidak ada masalah dari segi itu. Penolakan relativisme bagi saya tidak mempunyai kesan yang serius. Cuma ia perlu ditangani dengan hujah-hujah yang baik dan rasional. Jadi rumusannya adalah
Ideologi ini amatlah penting, dan ideologi ini kita perlu tahu tentang cabang-cabangnya, contohnya cabang pasca modernisme dan cabang modernisme, bagi mengetahui apakah maksud yang ada tentang sesuatu perkara. Dan untuk mendapat justifikasi itu, kita perlu tahu ideologi-ideologi ini dalam falsafah.